Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Aziza binti Zahari. Nombor metrik 1180721. Hari ini saya akan membentangkan e-book saya yang bertajuk Average Directional Movement Index. Seperti mana yang dapat dilihat, saya mulakan e-book saya dengan isi kandungan. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam e-book ini ialah dedikasi, dan saya juga membahagikan e-book saya ini kepada beberapa bab. Okey, bab yang pertama menceritakan tentang pengenalan kepada indikator Average Directional Movement Index. Bab kedua pula akan menceritakan tentang asal-usul indikator ini dan penganalisisnya. Bab ketiga pula akan menceritakan tentang cara setting Average Directional Movement Index di TradingView dan komponen-komponen kecilnya, iaitu bagaimana cara untuk melihat indikator ini, cara membaca nilainya dan mengenal pasti bullish dan bearish yang ada pada carta Average Directional Movement Index. Bab keempat pula akan menerangkan tentang cara berdagang dengan isyarat Average Directional Movement Index. Bagi bab 5 pula, pembaca akan didedahkan dengan formula Average Directional Movement Index, dan pada akhir bab yang terakhir iaitu bab 6, saya akan memberikan kesimpulan dan ulasan bagi keseluruhan Average Directional Movement Index. Seterusnya, saya juga akan menyertakan rujukan pada akhir muka surat bagi e-book saya ini. Pertama sekali, Alhamdulillah, syukur kepada hadrat ilahi atas rahmat dan kurniaannya yang memberi kekuatan dan ilham kepada saya untuk menyiapkan buku ini bagi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Ribuan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa saya dan rakan yang banyak memberi dorongan dan sokongan kepada saya sepanjang menyiapkan e-book ini. Sesungguhnya apa yang ditulis adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang saya perolehi ketika mempelajari subjek investment pada SEM ini. Dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri, dan segala ilmu yang baik hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan itu, saya ingin memohon maaf sekiranya penulisan saya tidak menempati cita rasa pembaca, dan insyaAllah saya akan cuba memperbaiki penulisan ini dari semasa ke semasa. Okey, untuk bab 1, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada Average Directional Movement Index. Indikator ini dapat didefinisikan sebagai salah satu indikator teknikal analisis yang terkenal digunakan oleh para pelabur. Indikator Average Directional Movement Index merupakan satu indikator yang telah dihasilkan oleh penganalisis teknikal, iaitu J. Wallace Wilder PJR pada tahun 1970. Di antara indikator yang dihasilkan oleh J. Wallace Wilder, Average Directional Movement Index merupakan indikator yang paling digemari oleh beliau. Average Directional Movement Index juga dapat didefinisikan sebagai indikator teknikal analisis yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan trend. Ia juga dikenali sebagai petunjuk trend mengukur. Okey, untuk slide seterusnya, slide ini merupakan sambungan kepada pengenalan Average Directional Movement Index. Okey, indikator ini juga merupakan gabungan daripada dua indikator lain, iaitu penunjuk arah positif dan penunjuk arah negatif. Kekuatan trend berlaku apabila penunjuk arah positif melebihi penunjuk arah negatif, dan kekuatan trend dapat dikenal kekuatan trend menurun dapat dikenal pasti apabila penunjuk arah negatif melebihi penunjuk arah positif. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang fungsi Average Directional Movement Index. Ianya berfungsi untuk menentukan dan mengukur kekuatan trend dan arahnya. Selain itu, Average Directional Movement Index juga membantu para pelabur untuk mengetahui dan menganalisis waktu yang tepat atau sesuai untuk memasuki trend dalam sesebuah pasaran. Kegunaan indikator ini juga sesuai untuk pelaburan jangka masa panjang dan jangka masa pendek seperti pelabur ayanan. Penggunaan Average Directional Movement Index dapat digunakan pada pasaran yang berbeza, sama ada pelaburan pasaran saham seperti forex, cryptocurrency dan lain-lain lagi. Okey, sekarang saya akan menerangkan pula tentang asal-usul munculnya indikator Average Directional Movement Index.
Sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, Average Directional Movement Index adalah sebuah indikator teknikal analisis yang dihasilkan oleh J. Wallace Wilder JR. Beliau merupakan seorang penganalisis teknikal yang terkenal dengan beberapa indikator. Antaranya ialah RSI, Parabolic SAR dan juga Average Directional Movement Index. Penglibatan beliau dalam bidang pelaburan ini telah berjaya menghasilkan beberapa buah buku. Terdapat 5 buah buku yang dihasilkan oleh J. Wallace Wilder, iaitu New Concept in Technical Trading System, The Adam Theory of Markets, or What Matter is Profit, The Wisdom of the Age in Acquiring Wealth, The Delta Phenomenon, or The Hidden Order in All Market. Okey, seterusnya jom kita lihat pula kepada perkembangan beliau. Mengikuti perkembangan kerjaya Wilder, beliau yang dilahirkan pada tahun 1930 di Norris, United States dan dibesarkan di Greensboro, telah memulakan kerjaya beliau sebagai seorang jurumekanika di Amerika Syarikat selama 7 tahun. Namun, penglibatan beliau di dalam bidang pelaburan telah menandakan minat yang mendalam terhadap dunia pelaburan. Bermula sejak itu, beliau telah menjadi pelabur hartanah sepenuh masa untuk beberapa tahun. Kemudian, selama 13 tahun, beliau telah melakukan penyelidikan pasaran sepenuh masa dan berdagang dalam tempoh persaraannya. Sebelum menjadi penganalisis teknikal yang terkenal, beliau juga merupakan seorang pemaju hartanah. Di dalam tempoh selama 13 tahun, J. Wallace Wilder memfokuskan diri pada perkembangan formula matematik yang akan menghasilkan sistem pelaburan yang menguntungkan dalam sekuriti yang sangat tinggi. Dengan minat yang mendalam terhadap bidang pelaburan, sebilangan besar usaha beliau dinyatakan dalam bukunya yang berjudul New Concept in Technical Trading System yang diterbitkan pada tahun 1978 dan menetapkan reputasi Wilder sebagai penganalisis teknikal terkemuka. Buku ini juga tetap menjadi rujukan penting bagi peniaga saham dan turut memperkenalkan 6 indikator teknikal analisis. Antara indikator yang paling ketara ialah Average Directional Movement Index, Parabolic SAR dan RSI. Seterusnya, J. Wallace Wilder turut menerbitkan sebuah buku yang bertajuk The Adam Theory of Market, or What Matters is Profit pada tahun 1987. Setelah itu, Wilder juga menerbitkan The Wisdom of the Age in Acquiring Wealth pada tahun 1989. Pada tahun 1991, Wilder memperkenalkan asas kepada teknikal analisis iaitu Delta Phenomenon di dalam bukunya yang berjudul The Delta Phenomenon or The Hidden Order in All Markets. Okey, seterusnya, J. Wallace Wilder juga tidak hanya menerbitkan buku di dalam bidang pelaburan ini, tetapi beliau juga turut menyumbang pengetahuan beliau dengan menulis banyak artikel mengenai teknikal analisis. Selain daripada itu, beliau juga muncul di beberapa program radio dan televisyen. Tidak hanya itu saja, beliau juga turut mengadakan seminar pelaburan di beberapa buah negara seperti Asia, Australia, Kanada, AS dan Eropah. Okey, kemudian pada bab ke-13, saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk setting Average Directional Movement Index dalam TradingView. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan Average Directional Movement Index di dalam TradingView. Okey, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah dengan melog masuk ke laman TradingView, mytradingview.com dan pilih pasaran yang anda inginkan. Untuk langkah yang kedua, setelah selesai memilih pasaran yang diinginkan, klik pada carta berciri penuh untuk melihat carta dengan lebih jelas. Untuk langkah yang seterusnya, klik penunjuk pada carta dan cari Average Directional Movement Index. Bagi langkah yang seterusnya, iaitu langkah keempat, letakkan tetapan lalai pada tempoh 14 kerana tempoh ini merupakan tempoh yang terbaik untuk menggunakan Average Directional Movement Index. Okey, bagi langkah yang terakhir, di sinilah para pelabur dapat memerhatikan Average Directional Movement Index sama ada ia mencatatkan kekuatan trend atau sebaliknya pada carta. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cara bagaimana untuk melihat Average Directional Movement Index pada carta. Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan untuk melihat Average Directional Movement Index dalam sesebuah pasaran. Berdasarkan gambar rajah 1.0, terdapat 3 jenis garisan yang perlu diketahui oleh para pelabur. Antaranya ialah garisan Average Directional Movement Index, garis penunjuk arah positif dan garis penunjuk arah negatif. Berdasarkan gambar rajah tersebut juga,
dapat dilihat average directional movement index diwakili oleh garis yang berwarna biru. Garis hijau pada carta belum menunjukkan bahawa garis tersebut ialah garis penunjuk arah positif, manakala penunjuk arah negatif boleh diwakili oleh garis berwarna merah. Dengan mengetahui garis-garis tersebut, secara tidak langsung para pelabur dapat mengenal pasti kekuatan trend bagi sesebuah pasaran. Okey, sekarang kita akan melihat cara untuk membaca nilai average directional movement index pada carta. Okey, selain daripada memerhatikan garis-garis tersebut, kekuatan trend juga dapat dikenal pasti dengan membaca nilai average directional movement index. Untuk pengetahuan para pelabur, average directional movement index adalah garis penunjuk yang mempunyai nilai dari 0 sehingga 100, di mana nilai tersebut digunakan untuk membaca dan menentukan kekuatan trend di dalam sesebuah pasaran. Antara nilai tersebut ialah 0 hingga 25, 25 hingga 50, 50 hingga 75 dan 75 hingga 100. Okey, sebagaimana yang dapat dilihat pada nilai average directional movement index, sekiranya penunjuk arah negatif melebihi penunjuk arah positif pada nilai 0 sehingga 25, trend tersebut akan menunjukkan pasaran yang menurun. Pada nilai yang melebihi angka 25 sehingga 50, ia menunjukkan kekuatan trend yang kuat di mana penunjuk arah positif melebihi garisan penunjuk arah negatif. Manakala kekuatan trend akan menjadi semakin kuat apabila ia berlaku pada nilai 50 hingga 75. Pada nilai 75 hingga 100, kekuatan trend akan menjadi sangat-sangat kuat. Walau bagaimanapun, kekuatan trend ini boleh dikatakan jarang berlaku dan ianya tidak kekal untuk jangka masa yang panjang di dalam carta. Sebagai contoh, penunjuk arah positif berada di atas penunjuk arah negatif pada nilai 35 dalam gambar rajah 2.0 menunjukkan kekuatan trend pada pasaran top glove. Okey, dengan menggunakan indikator ini juga, secara tidak langsung ia juga membantu para pelabur untuk mengenal pasti bullish dan bearish yang ada pada trend. Persindangan pada garis penunjuk arah menyebabkan berlakunya bullish dan bearish pada carta average directional movement index. Persindangan itu merupakan signal trading kepada pelabur yang dihasilkan oleh indikator ini. Okey, cara untuk mengenali bullish dalam carta average directional movement index ini dapat dilihat berdasarkan gambar rajah 3.0. Bullish yang berlaku ini dapat dikenal pasti apabila nilai average directional movement index berada di atas 25 dan penunjuk arah positif juga melintasi penunjuk arah negatif. Ketika bullish berlaku, para pelabur juga meletakkan stop loss mereka pada titik yang terendah, dan sekiranya nilai average directional movement index berada di atas 25, iaitu semakin meningkat, maka trend bullish tersebut juga akan semakin menguat, dan pada titik ini juga pelabur hendaklah meletakkan trailing stop. Untuk mengenal pasti bearish pula, pelabur hendaklah memerhatikan ciri-ciri berikut. Berdasarkan gambar rajah 4.0, kita dapat melihat trend tersebut menghasilkan bearish di mana nilai average directional movement index berada di atas 25, dan di sini menunjukkan penunjuk arah negatif melintasi penunjuk arah positif. Dan stop loss juga diletakkan pada titik yang tertinggi. Sama seperti bullish, sekiranya nilai average directional movement index berada di atas 25, iaitu semakin meningkat, maka trend bullish juga akan menjadi semakin kuat, dan pada titik ini juga pelabur perlulah meletakkan trailing stop mereka. Okey, untuk bab yang seterusnya, iaitu bab 4, saya akan menerangkan cara berdagang dengan isyarat average directional movement index. Terdapat beberapa syarat yang dihasilkan oleh average directional movement index untuk membantu para pelabur memilih waktu yang sesuai bagi memasuki sesebuah pasaran. Antaranya ialah crossover dan breakout. Dengan menggunakan signal crossover, ADX membantu memberikan pulangan yang terbaik kepada para pelabur dengan memberi isyarat keluar dan masuk ke sesebuah pasaran pada waktu yang tepat. Hal ini dapat diperhatikan apabila average directional index berada di nilai 25 ke atas dan penunjuk arah positif melintasi garis penunjuk arah negatif, yang merupakan waktu yang sesuai untuk para pelabur membeli. Okey, sekiranya garis penunjuk arah negatif melintasi garis penunjuk arah positif dan nilainya berada di atas 20 atau 25, ia merupakan waktu yang sesuai untuk memasuki perdagangan jangka pendek. Manakala waktu yang tidak tepat untuk memasuki pasaran terjadi apabila garis average directional movement index berada di bawah nilai 20. Sehubungan dengan itu, cross juga dapat digunakan untuk keluar daripada sesebuah pasaran.
Bagi isyarat breakout pula, pengguna indikator average directional movement index membantu pelabur menentukan breakout yang sebenar. Hal ini kerana breakout merupakan syarat yang paling mudah untuk dilihat pada carta, namun begitu ini menyukarkan pelabur untuk membezakan breakout sebenar daripada breakout yang palsu. Oleh itu, bacaan nilai yang berada pada nilai 25 ke atas merupakan breakout yang sebenar, manakala bacaan di bawah 25 akan menunjukkan breakout yang tidak dapat dipertahankan atau bahkan palsu. Okey, untuk bab yang seterusnya iaitu bab 5, saya akan menerangkan tentang penggunaan formula bagi average directional movement index. Cara untuk mengira indikator ini terbahagi kepada dua, iaitu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pelabur adalah dengan menghitung penunjuk arah positif dan penunjuk arah negatif. Untuk mengira langkah pertama ini, pelabur hendaklah mencari pergerakan directional yang positif dan pergerakan directional negatif, di mana pergerakan directional tersebut dapat dihitung menggunakan harga yang tertinggi, rendah dan juga penutupan bagi setiap tempoh yang digunakan. Okey, pengiraan tersebut dapat dilihat pada slide yang saya sertakan. Dan setelah pergerakan directional positif dan negatif dikira, garis tersebut dapat dihitung dan diplotkan berdasarkan angka dari tempoh yang dipilih sama ada 14, 20 atau lain-lain. Okey. Dan langkah terakhir untuk mengira indikator ini, pelabur dikehendaki juga untuk mengira average directional movement index dengan formula yang saya sediakan di dalam slide. Kesimpulannya, indikator average directional movement index merupakan indikator yang terbaik untuk digunakan bagi mengukur kekuatan sesebuah trend. Mengukur kekuatan trend sesebuah pasaran sangat penting kerana ia membantu memberi informasi waktu yang terbaik dan sesuai untuk memasuki pasaran. Hal ini kerana semestinya pelabur tidak ingin menghabiskan waktu mereka dengan memasuki pasaran yang menurun dan lemah. Dengan menggunakan indikator ini juga, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperolehi oleh para pelabur. Di samping itu, ia juga sesuai digunakan untuk pelaburan trend pada jangka masa yang panjang. Oleh itu, sangat disyorkan untuk menggunakan indikator ini bagi mengenal pasti kekuatan trend pada sesebuah pasaran, di mana indikator ini boleh diaplikasikan pada mana-mana pasaran dan juga boleh digunakan pada mana-mana bingkai masa yang dipilih. Kelebihan tersebut juga telah menjadikan average directional movement index sebagai satu penunjuk trend yang baik untuk digunakan oleh para pelabur. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa untuk menguasai indikator yang disediakan oleh J. Wallace Wilder ini tidaklah begitu mudah. Pemahaman dan penyesuaian menggunakan indikator tersebut perlu dilakukan untuk memahami penggunaannya. Dengan pengetahuan yang baik mengenai average directional movement index, hal ini secara tidak langsung ia juga dapat membantu pelabur mencapai tahap keuntungan yang diingini dan membantu para pelabur menggunakan strategi yang bijak dalam melakukan aktiviti pelaburan. Untuk ulasan pula, saya meringkaskan apa yang dapat diperolehi daripada buku ini. Yang pertama, indikator average directional movement index adalah indikator teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis kekuatan trend sama ada ia menaik atau menurun. Kedua, penggabungan indikator penunjuk arah positif dan penunjuk arah negatif pada indikator ini berfungsi bukan sahaja untuk mengukur kekuatan trend, bahkan dapat menentukan arah trend. Yang ketiga, penggunaan indikator ini mendedahkan pengetahuan mengenai tiga garis yang muncul pada carta, iaitu garis average directional index, penunjuk arah positif dan penunjuk arah negatif. Keempat, mengenal pasti kekuatan trend dengan menggunakan nilai-nilai average directional movement index. Yang kelima, dapat membezakan persaingan bullish dan bearish pada carta yang menggunakan indikator average directional movement index. Yang keenam, dapat mengetahui waktu yang sesuai dan tepat untuk membeli, menjual dan memasuki pasaran dengan menggunakan isyarat crossover dan breakout. Dan yang terakhir sekali, pengiraan bagi average directional movement index terbahagi kepada dua langkah, iaitu menghitung penunjuk arah positif dan penunjuk arah negatif. Dan untuk langkah kedua pula, pelabur perlu menghitung average directional movement index. Okey, dengan berakhirnya ringkasan saya pada buku ini, maka berakhirlah pembentangan saya untuk e-book saya yang bertajuk Average Directional Movement Index. Sekian sahaja daripada saya dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan saya pada kali ini.